Kangkung. Macam tu semua. Dia orang kosong, muka dia orang kosong, tapi tangan dia orang seperti tengah pegang. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hey, what's up guys? Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, Ashraf channel is back. So, Malam Isnin is back. Seram Isnin is back guys. So, untuk hari ini Achan berkongsi tentang kisah geng-geng Rampit. Dia bukan rempit lah, tapi dia orang geng-geng motor. Biasa guys, kita ni dah nak New Year dah guys. Biasalah kalau New Year ni kita ada lah orang kata berkumpul-kumpul sikit malam-malam New Year yang itulah. So, diorang ni ada satu cerita, grup diorang ni pernah melalui something yang seram guys. So sekejap lagi kita akan kongsikan kepada korang. Korang yang mana dah tengok video ni, korang janganlah lupa tekan like tu. Jangan lupa juga tekan subscribe dan juga hit bell notification tu sekali. Yang mana baru masuk, Acah ucap selamat datang. Kita tak nak bebel panjang, kita tengok terus cerita kita yang pertama dah untuk malam ini. Let's roll. Nah, diam tak diam kita dah pun sampai ke Isnin yang terakhir ataupun malam seram Isnin yang terakhir sebenarnya kan. Kita dah ujung dah. Yelah, ini last lah bulan 12. Hari Isninnya minggu depan dah satu hari bulan ke? Macam tu lah kan. Tapi kita next week dah tahun baru dah 2022 dah guys. Masing-masing dah tua dah. Okay. So ini cerita yang dikirimkan kepada Acap, yang Acap nak berceritakan kepada korang. Dikira penutup lah guys. Penutup dan juga pembuka untuk tahun baru. Okay. Cerita tentang malam New Year. Alright. Cerita yang dikirimkan oleh Fahmi ataupun mahu dikenali sebagai Aboy. Tapi tak apalah, kita panggil nama dia Fahmi lah, elok-elok kan. So Fahmi dia ni kata benda ni terjadi pada tahun sekitar 2017. So maknanya transisi sebelum masuknya 2017. Mana 2016 hujung tahun bulan 12 31 2017 besok ni lah. Okey. Senang ceritalah guys, kita ni grup-grup motor zaman-zaman muda, umur 18, 19 ke 20 ni kan. Mungkin ada yang lagi tua masih lagi main motor. Tak kisah, itu hobi masing-masing punya hal kan. Okey, menurut Fahmi masa tu dia telah pun berusia 18 tahun. So lepas sekolah lah geng. Dia kata biasalah Abang Acap, 18 tahun kita ni orang kata darah muda, darah semua benda nak terainya kan. So menurut dia satu malam tu dia kata, which is malam New Year tu, diorang dah set. Diorang ada 9 orang guys, ramai. Diorang nak berkumpul and then diorang nak pergi ke Jalan Dataran Merdeka sana. Benda ni berlaku dekat KL guys. Okay. Okay, alright. Dapat semua. Okay, menurut dia, diorang ni datangnya daripada Muar Johor. Jauh mak ai. Kan dia daripada Muar nak pergi Dataran Merdeka semata-mata nak ride punya pasal lah kan. Biasalah jiwa pemotoran ni kita tak boleh nak nilai. Alright. So menurut dia pada waktu tu kami ni berancang lah untuk pergi ke sana, tapi saya dan juga kawan saya waktu tu Fairuz lambat sikit nak bergerak. Okay. So Fairuz ni dengan dia dua orang ni, seorang Acoy, seorang Aboy. Nama dah dekat, senang cerita kan. Fairuz dengan dia ni lambat sikit sebab dia kata kita orang ni punya time waktu kerja. Bukan. Dia kata waktu tu dia orang berdua saja yang bekerja. Yang selainnya dah start cuti. Tapi dia orang ni tak dapat lah, senang cerita kan. Okey. Menurut dia, diorang ni berjanji untuk berkumpul di satu kawasan dekat area Muar sana sebelum diorang bergerak semuanya ke Dataran Merdeka tepat pukul 12.30 malam. So dia kata lepas maghrib geng, Waimah apa pun kita kena gerak, kita kena sampai kat sana. Dia kata macam tu. Asal bunyi utara pula, ini Muar. Okey. Menurut dia, waktu tu dia ni dikepalai oleh seorang yang dia panggil bapa waktu tu. Aku pun tak tahulah apa nama dia. Iwan tak silap aku, tapi dipanggil orang tu bapa, dia kata. Bapa ni kumpul budak-budak 9 orang ni, and then dia orang kata nak bergerak tanpa dua orang ni lah, si Fairuz ni dengan juga si Fahmi ni lah. So waktu tu pukul 6.30 malam, 6.30 petang, mana ada 6.30 malam, 6.30 petang, dia dapat call daripada bapa tu lah. So dia pun jawab, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
ni kita orang dah nak gerak ni, korang lambat lagi ke? Setengah jam lagi lambat sikit. Tak apa, kita orang pukul 7:30 kita orang gerak. Korang gerak dulu apa? Dia kata macam tu. Lepas tu menurut Fahmi juga pada waktu tu yang dia dengar lah ramai-ramai kat belakang tu, apa lah kan, New Year pun kerja macam tu lah kan, lebih kurang rasa member kan. Lepas tu dia kata macam okey, tak apa korang gerak dulu 7:30 kita orang gerak. Okey, so lepas dia letak telefon tu, kita orang nampak dekat dalam grup WhatsApp tu, Fairuz dengan dia ni satu tempat kerja sebenarnya. Dia nampak lah budak-budak ni dah troll dia, dah ambil gambar, dah selfie, oi kerja lagi ke, be like that lah. Pada waktu tu guys, diorang kata kat situ diorang dah nak mulakan perjalanan. So diorang kata tak apalah, jalanlah dulu. Tepat 6:30 petang, diorang pun bergerak daripada Muar untuk menuju ke Dataran Merdeka. Okey, tu cut it short lah. Maknanya diorang ni ada 2 grup lah. Bukan 2 grup lah, ada orang 1 grup, tapi 7 dah jalan 2 tinggal dekat belakang. Okey, sampai je dekat satu kawasan ni, diorang kata inilah titik tolak di mana kejadian ini berlaku. Okey guys, waktu telah pun menunjukkan pukul 7 malam. Kedua-dua mereka ni sampai dekat rumah sewa, diorang settlekan barang diorang, and then diorang gerak tepat pukul 7:30 malam. Okey, diorang ni dah berbincang untuk berhenti dekat RNA Seremban. Tapi masa dia ni pecut diorang ni sampai RNA Seremban, diorang ni semua dah gerak. Masalahnya diorang ni dah tak sabar-sabar lah katanya kan. So sampai RNA Seremban, dia kata budak-budak dah jalan. So diorang pun ambil keputusan untuk cocok belakang, and then pump terus lah. Sebab diorang dah lambat 1 jam tau. Takkan diorang nak tunggu 1 jam pula. Sampai depan sikit, depan sikit. Sampailah dekat persimpangan pergi ke Damansara punya Izid ke Ceras, tak ingat lah. Antara itu 2 lah. Ceras kot tak silap acap. Dia kata waktu tu dia nampak grup motor sedang berhenti dekat bawah satu jejantas. So dia tengok daripada jauh. Dia macam, oh ini budak-budak ni dia kata macam tu. So dia perlahankan motor dia cocok kat belakang, lalas betul. Itu adalah geng kawan-kawan dia yang dah bergerak dulu tadilah ikut bapak tu. Okey, menurut dia lepas dia orang dah berjumpa apa ni semua, dia orang pun bergerak jalan untuk pergi ke Dataran Merdeka. Okey, dah habis apa semua, pom sampai Dataran Merdeka, dah settle, bunga api semua dah tengok, dia orang decide untuk balik malam tu juga. Sebab ada 3 orang daripada dia orang besok sudah kerja lah. So tak boleh buat apa, memang hook by crook dia orang kena balik malam tu juga. Okey, sampai dekat sini faham ya anak-anak? Bila-bila masa, di mana jua? Okay guys, masa on the way balik tu, jalan mulai lengang. Start pukul 2 pagi guys. Diorang bergerak dalam sekitar 1:30 pagi macam tu. And then diorang kata waktu tu keadaan memang sejuk cap. Sejuk sebab kat area-area tertentu dah start hujan apa semua. Okay, kita orang pun bawa kan, potong, cocok angin, makan asap apa semua. Dah settle baik punya, cantik punya cocok. Dia kata kita orang sampai dekat RNR Seremban pada pukul 3.45 pagi waktu tu. So dia macam, uish, aku lapar tu. Fahmi cakap macam tu lah. Kita kena dulu kan, tertarik ke apa, okey lah. Dia kata macam tu. Lepas tu si bapak dia kata, tapi dah pukul 3 pagi kan, mana ada kedai buka? Dia kata ada tu, ke RNR Seremban ada je yang buka. Kita cari lah. And then diorang pun sampai. Diorang sampai RNR Seremban. And diorang cari makan. Tak ada guys. Tak ada yang menepati selera dan juga saranan diorang. So nak jadikan cerita, pendekkan cerita, diorang teruskan perjalanan diorang pada waktu tu. And sampai je diorang masuk dekat exit Aikroh tu, diorang kata masa tu jalan tu memang senyap dan juga sunyi jap. Okay, kita orang ni pun pump terus, and then kita orang lalu kat area-area masuk ke arah Jasin, Bemban. Sampai dekat Bemban cap, tayar Fairuz pada waktu tu tiba-tiba meletup guys. Pum, macam tu. And then dia punya motor dah macam ni lah. Macam tu kan. And then aku dan juga bapak terpaksa berhenti. And then budak-budak lain pun berhenti juga. Okay, masa dia orang berhenti tu, kita orang tengok dia ni tak ada macam langgar apa-apa. Tapi muka Fairuz tu, dia dalam keadaan yang sangat-sangat cuak waktu tu. So bapak tanya, pasal kau? Aku tak nak cakap lah. Dia kata macam tu. Asal cakap lah, Aku langgar benda waktu tu. Kau langgar waktu bila? Tadi masa masuk selekor ni ada benda melintas, aku terlanggar. Menurut Fairuz waktu tu guys,
Dia kata dia ternampak ada jelmaan budak kecil melintas guys. Waktu tu melintas depan dia, dia huru-hara, and then dia rasa dia macam terlanggar motor, dia terlanggar budak tu, and then tiba-tiba tayan meletup guys waktu tu. And sebab tu dia berhenti. Kau ni mengepek-epek ni, kau mengantuk ni kan sebenarnya. Tak tahu apa aku aku tak tahu lah. Dia kata macam tu lah waktu tu. Lepas tu bapak kata tak apalah, ni aku ada bawa tayar sikit ni, tayar sikit aku ada bawa tayar ni, tapi kau pandai lah, betul kan. Lepas tu dia keluarkan kat satu box besar dia tu, dia keluarkan adalah emergency tayar, and then kita orang betulkan kat situ cap. So bapak ni kata tak apa lah, korang settlekan kat sini dulu, aku nak guide budak-budak ni pergi cek kedai makan depan, manalah tahu ada ke apa kan, kita boleh dapat bantuan. Okey lah. Dia kata okey lah, gerak dulu lah. So budak-budak ni pun gerak dengan bapak, tinggal aku dengan Fairuz waktu tu. So masa aku tengah betulkan tayar si Fairuz ni, tiba-tiba guys, Fairuz ni suara, Mi, kau tak rasa tak sedap hati ke? Lepas tu aku macam, apa yang tak sedap hati? Entahlah doa aku tak tahu lah. Aku tak tahu aku langgar apa tadi pun, aku tak tahu. Dia kata macam tu. Lepas tu Fahmi kata tak apa, jangan fikir sangat, tak ada apa pun waktu tu. And then Fairuz ni pun naik motor, aku pun naik motor, and kita orang perah motor jalan ke depan. And waktu jalan ke depan tu cap, jalan agak gelap sebenarnya cap, agak suram, agak sunyi sebenarnya waktu tu. Sampai kita orang kat satu kawasan ni, tiba-tiba handphone aku bunyi. Lepas tu aku macam, aku pun angkatlah telefon. Dan aku angkat telefon apa semua, aku dengar suara bapak. Bapak cakap, weh, dekat depan ni, sebelah traffic light ni, ada satu kedai makan tau. Dia baru buka ni. Ngam lah, kita pun lapar kan, berhenti sini kejap lah. Jadi aku send call location. Dia kata macam tu. Lepas tu Fahmi dia pun macam, okey, boleh. So aku dengan Fairuz ni pun jalan sampai depan, and sampailah kat kawasan yang dituju pada waktu tu. And sampai je aku kat situ cap, aku dan Fairuz tergamam. Serius lah kawasan ni. Aku dengan Fairuz nampak motor budak-budak tu kat situ. Betul lah, ni motor budak-budak ni. Fairuz cakap macam tu. Tapi takkan dia orang makan kat sini, Mat. Mana ada kedai kat sini? Time tu kita orang dua-dua ni dah berdiri bulu roma. Sebab cap, depan kita orang tu adalah kawasan perkuburan Islam. Lapang, tak ada orang pun kat situ. And kita orang pun macam, biar betul dia orang ni ke kat belakang-belakang tu ada ke? Tapi takkan dia orang parking sini. Dia kata macam tu. So aku dengan Fairuz berbalas dialog lah waktu tu. Tapi kita orang pun macam kuatkan hati. Kita orang try call bapak. Hello pak, kau kat mana? Masuk ni, aku tengah makan. Mi goreng akak ni sedap mat. Dia kata macam tu. Time tu aku dengan Fairuz lagi lah terberanjat. Pada waktu tu cap, aku tanya dia, pak, kau kat mana pak? Dekat kita orang ni kubur pak. Kau hantar salah location ke? Apa pula, mana ada kubur? Kau sampai kat tepi tu, kau nampak motor kita orang, kau straight dia, masuk dalam sikit. Jalan tu memang ada bonggol sikit, kau masuk dalam sikit, nanti kau nampak kita orang. Masuk dalam mana? So aku dengan Fairuz ni berjalan masuk ke dalam cap. Pada waktu tu kita orang naik ke atas macam sedikit bukit kecil dekat area kampung pula, tanah perkuburan tu. And masa kita orang naik ke atas cap, diorang lagi 7 orang ni sedang bertinggi dekat depan satu pusara cap. Diorang duduk mencangkung. Bukan bertinggi, mencangkung. Macam tu semua. Dia orang kosong, muka dia orang kosong, tapi tangan dia orang seperti tengah pegang something, and then dia orang makan. Macam aku tengok Fairuz, Fairuz tengok aku. Fairuz, betul ke tempat ni? Sini lah. Sebab Fairuz yang bawa aku tadi, dia kat depan kan. Sini lah. Pak, bangun pak. Pak, ni kubur ni. Asal kau makan kat sini? Time tu aku jam cap. Aku tak tahu nak buat apa, tapi aku panggil diorang tak menyaut langsung. Aku buat apa semua, aku menjerit kat situ pun diorang tak layan aku langsung. Seolah-olah diorang tengah asyik makan and berborak sesama sendiri. Umpama kita orang ni tak ada lah, berdua ni tak ada. So aku macam, apa hal ni siap? So aku pun pergi ke depan sikit, and then aku berdepan dengan bapak tu lah. Aku pandang dia, aku macam, pak, oi,
jom balik, ni tempat mana ni kau pergi ni? Pada waktu tu, so aku pun macam sekiau lah kan. Sebab diorang makan dekat depan kubur man, and dekat diorang tak ada apa-apa. Bowl diorang tak ada, chopstick ke apa semua memang tak ada. Lepas tu dia kata, kat mana datangnya kedai makan pada waktu tu? And lepas tu dia kata, aku pergi ke arah bapak tu, aku pegang bahu dia. And waktu aku pegang bahu dia cap, aku dengar bunyi motor cap dekat bawah, bahagian bawah perkuburan Islam tu. Motor yang banyak macam tu. Aku pun macam, motor siapa tu? Tak apa lah, ada geng lain, aku boleh minta tolong. Dia pun turun berlari ke bawah. And then masa dia sampai dekat bawah tu cap, and then dia pun terus lari ke bawah guys. Dia lari ke bawah. And bila dia sampai dekat bawah tu cap, dia ternampak geng-geng motor yang sampai tu guys adalah geng dia sendiri. Aku sampai dekat bawah cap, aku buka pintu pagar kubur tu, Fairuz sedang berdiri tercacat depan aku. Oi, kau laju nak pergi mana? Kau buat apa kat kubur ni? Waktu tu cap, waktu tu kaki aku lembik cap. Aku toleh belakang cap. Memang dah tak ada siapa-siapa dekat belakang tu. And memang waktu tu aku memang rasa nak pingsan, memang rasa nak gebah. And then aku macam lembik lah waktu tu. And diorang pun datang support aku, angkat. And then bawa aku naik motor pacak 2 macam tu. And then kita orang ni ni lah apa diorang panggil motor tu, jack motor tu sampai ke depan, ada surau. And aku ceritakan semua benda tu kat situ. And kalau kau nak tahu cap, aku sebenarnya tak ikut pun Fairuz. Motor dia tak bocor. And bapak tak berhenti pun dengan aku waktu motor Fairuz tu bocor. Tapi persoalannya sekarang, aku berhenti dengan siapa? And siapa yang bawa aku ke tanah perkuburan tu cap? And kumpulan mana yang aku jumpa dekat atas perkuburan tu? So aku tak tahu nak cakap apa, wallahu alam. Tapi ustaz tu pun cakap lah, mungkin benda tu nak bergurau ke apa, malam-malam minggu tu, malam-malam New Year tu. Tapi itulah kisah yang dilalui oleh Fahmi dan dikongsikan kepada kita semua guys. So itulah dia kisah dia untuk malam ni. Pada aku agak meremang juga kan. Gila kau dah lah ikut orang. Lepas tu at last sebenarnya kau tak ikut siapa-siapa. And then orang semua pun ni satu lagi, diorang cerita, Fairuz dia cerita yang si Fahmi ni dah hilang start diorang masuk dekat area Jasin tu. Sebab Fahmi ni kat belakang sekali. Dan bila diorang toleh, dia kata Fahmi tak ada. Diorang berpusing juga cari Fahmi sampai diorang jumpa motor Fahmi tu dekat kawasan tanah perkuburan Islam tu pada waktu tu. So wallahualam cap, aku pun tak tahu nak komen pasal apa cerita aku ni. Aku pun tak tahu siapa yang aku jumpa. Tapi itu merupakan pengalaman yang sangat ngeri dan aku akan ingat sampai mati menurut Fahmi. So itulah dia guys. Itulah dia kongsian yang Acap rasa dahsyat, yang rasanya gempak. Yang tak tahulah korang kalau rasa tak seram tu, Acap tak tahu dah nak cakap apa kan. Tapi masing-masing punya pendapat. Tapi bagi Acap cerita ni agak menarik dan kita boleh jadi pengajaran lah untuk semua. Pagi-pagi tu waktunya untuk kita tidur, siangnya untuk diorang, malamnya untuk kita. Malam kita ni dituntut untuk berehat. Ini malam jadi burung hantu, pampung sama sini, habis pisang. Benda lain ajak kau makan. Tak pasal-pasal. Itulah dia cerita terakhir kita untuk tahun ini. So diam tak diam kita dah sampai hujung tahun. So kat sini sebelum nak tutup cerita Seram Isnin, malam Seram Isnin, Acap nak ucapkan 1000 sejuta maaf. Andainya korang dah hantar cerita Acap tak dapat nak cerita sepanjang tahun ni, anda korang hantar cerita Acap terpaksa reject kerana beberapa faktor. But jangan putus asa geng, sebab tahun depan Acap akan ada sistem yang lebih baik insyaAllah. So doakan Acap untuk future plan, untuk future office, future team. So siapa yang nak jadi teammate Acap, okay, just stay tune sikit lagi lah. Okay, so jangan lupa follow Acap dekat IG, dekat TikTok, dan juga semua media sosial Acap. Okay, jangan lupa juga subscribe channel ni. Dan kita jumpa di video akan datang. Salah silap Acap minta maaf. Wacau lu. Kata-kata hikmah sebelum habis kejap. Hidup ni kan perjalanan kan, yang lama perlu ditinggalkan, yang besok belum tentu jadi, yang hari ni perlu kita hargai supaya kita bersyukur dengan apa yang kita kecapi di hari esok. Alright, jangan kita diselubungi dengan kisah silam kerana kisah depan kita jauh lebih baik dan kita akan jadi insan yang lebih baik di mata manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa di video akan datang. Wacau lu. Assalamualaikum guys. Sentiasa syukur, positif dan juga sentiasa berani ambil risiko. Hidup ni tak pernah mudah. Kita je yang selalu susahkan. Bye.